So kita sambung pada kuliah kita pada malam ni, iaitu tentang semalam kita ada cerita tentang perkara iman. Perkara iman. Semalam ni semalam saya rasa dia berakhir di hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Ya, semalam. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung pula dari segi apa ni, di mana letaknya akal. Itu hari tu kita dah belajar. Malam ni kalau saya panggil nama korang tolong buka mikrofon, boleh jawab ke rasanya? Di mana terletaknya akal? Kita minta Tuan CD jawab dulu malam ni. Tolong buka mikrofon tu. Lepas ni kita nak suruh buka pula gambar, nak tengok, jangan tidur. Tak tidur, Ustaz. Tak tidur jawab. Akal letak di mana, Ustaz? Ada. Dah 10 minit dah. Dia jawab, Ustaz. Nazri mana Nazri? Ada, Ustaz, ada. Akal tu kat mana? Akal. Dah bergaung nak tanya akal tu kat mana? Duduk dalam Belum cerita lagi. Boleh cerita lagi? Okey. Tak apa, malam kita cerita. Rasanya semalam saya dah cerita dah. Baik. Jadi, dan nanti kita buat soalan. Kita ada Q&A yang soalan. Bukan soalan, kita soal. Saya soal kena jawab. Yang mana kuliah lepas-lepas tu nanti kita belajar jawab pula. Kalau tidak, kita jadilah hanyut. Dengar je ustaz dia ceramah seorang. Kat lain tu, tahan je telinga. Lepas ni kita nak bagi soalan pula lepas ni. Supaya bila dengan soalan tu kita dapatlah memikir. Ni nak gunakan akal kita. Ni cerita akal lah ni. Di mana letaknya akal tu. Okey. So jadi manusia dan haiwan sebenarnya kita dah cerita dah. Otak ada. Otak manusia dengan haiwan ni sama ya. Otak pun ada, dua-dua otak. Tapi akal, manusia ada akal. Akal dengan otak ni dua benda yang berlainan. Yang tak sama lah. Yang Allah bagi tak sama. Akal Allah bagi pada manusia untuk apa? Supaya manusia boleh terbang naik tinggi ke kurbah. Balik kepada tempat asal. Balik kepada alam lahuk. Boleh kita berfikir balik. Sebab kita akal, kalau yang akal yang bijak, dia fikir apa? Ni bukan tempat aku dunia ni. Ni bukan rumah aku kat sini. Sebab apa kena mati? Kalau rumah kita kekal tak mati lah tak? Macam di akhirat tu tak mati sampai bila-bila forever. Ini tak sekejap je. Hari-hari kita dengar orang yang dah mati. Maknanya dunia bukan rumah kekal abadi. Kekal abadi tu di akhirat. Jadi di sementara akal yang bijak dengan fikir macam itu. Jadi kenapa aku harus kasih kepada dunia? Sebab dunia ni hanya tipu daya je. Malam tu pun saya dah baca dah. Dunia ni macam perempuan, macam wanita yang ahli sihir yang pokok 7. Dunia ni. Kemudian dihiaskan dia tu seperti seorang wanita yang sangat lawa. Datang pula iblis, syaitan pula. Bila iblis bersumpah apa dengan Allah? Dia kata apa kepada Tuhan? Akan aku jadikan dunia ini perhiasan hiburan dan kelalaian kepada manusia. Dia nak manusia tu berhibur. Sedangkan berhibur manusia yang beriman kepada Allah tu adalah dengan baca Quran, dengan zikrullah, itu hibur. Tapi kalau dihiburkan dengan alat-alat muzik, dengan lagu, itu bukan hiburan nama dia, itu kelalaian yang dilalaikan oleh iblis. Sebab iblis hendak manusia tu masuk neraka sama dengan dia, pasal dia dah cabar dah. So, jadi macam inilah kita nak gunakan akal kita. Sebab itulah akal ni hebat. Manusia boleh naik tinggi. Tapi kalau manusia tu tanpa akal ataupun tak pandai menggunakan akal dia, maka dia akan turun lebih hina daripada haiwan. Jadi akal ni adalah anugerah Allah. Kena ingat Allah bagi kat kita. Sangat istimewa akal ni. Dan setiap anugerah Allah tu adalah amanah. Dan setiap amanah akan ditanya di akhirat kelak. Tu kena ingat baik mana apa yang kita fikir, apa yang kita buat, semua akan disoal besok. Maka gunakanlah akal untuk apa yang dijadikan, iaitu untuk mengenal yang punya alam ini. Inilah amanah yang diwajibkan ke atas setiap manusia.
Amanah yang diwajib, amanah apa? Iaitu balik kepada Allah supaya kita makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kewajipan mengenal Allah dikenakan ke atas jatuh atas setiap mukallaf yang mencapai usia akil balik. Mana kalau anak kita ke siapa yang dah sampai akil balik tu, yang pertama wajib atas mereka adalah mengenal Tuhan. Dia kena ajarlah kaedah-kaedah macam mana jalan nak mengenal Tuhan, kena hafal sifat 20. Kena faham dulu tentang akal ni apa benda. Termasuklah yang cacat pendengaran ataupun penglihatan. Melainkan dia tak dengar langsung apa pun tak tahu. Tu terlepaslah. Tapi selagi cacat pendengaran tapi masih boleh berfikir, maka itu nama dia masih kena kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang buta kita kata kan. Telinga dia elok, mulut dia elok, maka wajib dia mengenal Tuhan. Jadi ketika manusia mencapai akil balik, maka di situlah akal telah mula berfungsi. Sebab tu kita kenapa manusia kena talqin, kena mengucap dia kalimah syahadah. Masa akil balik, sebab ketika itu akal dia dah mula matang, dah mula matured, dah mula boleh menerima akan perintah dan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi tanda akal telah berfungsi bila? Apabila dia sudah boleh berfikir. Tu benda akal maknanya dia dah boleh berfungsi dah. Akal tu dah boleh memikir dah. Dia boleh fikir dah benda baik yang benda baik atau benda yang jahat ni, atau dipanggil sebagai seorang mumayyiz yang boleh membezakan di antara yang najis dengan yang bukan najis. Maka fungsi akal yang pertama dan utama ialah untuk berfikir. Untuk berfikir. Untuk kita fikir lah. Akal ni kita fikir, yang kita nak fikir malam ni, fikir ni semua itu kita dilatih untuk berfikir. Fikir kepada benda yang baik. Siapa yang menjadikan kita macam itu contohnya Allah Ta'ala. Di manalah Allah Ta'ala? Adakah Tuhan itu bertempat? Tuhan itu tak bertempat. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak menyerupai apa saja yang pada makhluk ciptaan itu kan.